Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu fikir orang kaya semua senang kah? Kadang-kadang pun sesak ke? Alibaba Bujang Labu ini mengisahkan dua adik-beradik, si miskin dan si kaya. Alibaba tiba-tiba menjadi seorang yang kaya apabila beliau telah mencuri barang penyamun di satu gua dan diketahui oleh Kasim Baba. Lalu Kasim Baba yang tamak ini telah pergi ke gua itu dengan mencuri barang-barang penyamun tersebut dan beliau telah tertangkap oleh penyamun, kemudian dibunuh oleh penyamun tersebut. Kemudian kekayaan Alibaba diketahui oleh penyamun, kemudian penyamun merancang untuk membunuhnya. Tapi mereka tidak dapat membunuh Alibaba kerana isteri-isteri Alibaba dan Kasim Baba telah membunuh mereka dengan minyak panas. Jadi moral of the story, kisah ini memperlihatkan harta haram tidak membawa keberkatan, melainkan hanya membawa kehancuran semata-mata. Filem Alibaba Bujang Lapuk adalah sebuah filem jenaka yang memaparkan sebuah kehidupan di sebuah kota yang diberi nama Baghdad. Penduduknya berpakaian dan mengamalkan gaya hidup seperti orang Arab. Beberapa persoalan yang terdapat dalam filem ini adalah kehidupan manusia yang kadang-kala melangkaui keperluan hidup. Sebagai contoh, penduduk kota ini melakukan penipuan secara berterusan sebagai langkah mudah untuk cepat kaya. Amalan analisis dalam filem ini adalah stereotip terhadap golongan wanita, di mana golongan wanita dianggap sebagai golongan yang lemah. Sebagai contoh, ketika watak Nursia meminta tepung kepada Alibaba, Nursia telah dimarahi dan pulang dengan tangisan. Di dalam filem Alibaba Bujang Lapuk adanya aspek masculinity dan aspek masculinity ini yang dibawa oleh watak yang dipegang oleh Margina, Aini, Nursiah dan juga Ros. Watak ini mempunyai peranan yang amat besar dalam membantu orang yang berada di sekelilingnya, yang mana yang memerlukan bantuan mereka untuk menyelamatkan sesuatu keadaan, seperti mana Ernie watak tambahan dan juga Margina yang menunjukkan kebijaksanaan seorang wanita membantu seorang gadis pembantu rumah dalam menyelesaikan masalah tuan rumahnya, iaitu pendekar Mustaq dan juga Kasim Baba. Di sini merupakan unsur pengajaran yang dapat saya kongsikan dalam cerita Alibaba Bujang Lapuk, dan salah satu yang menarik bagi saya adalah kita janganlah bersikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Seperti mana watak Kasim Baba, seorang yang sombong, suka memuji dirinya sendiri serta menghina adiknya Alibaba kerana seorang yang miskin. Tetapi apabila Alibaba menjadi seorang yang kaya, beliau mendekati adiknya untuk mencukai rahsia kekayaan adiknya demi kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, di sini merupakan nilai kemanusiaan yang dapat saya kongsikan dalam cerita tersebut. Dan salah satu daripadanya, nilai seorang yang penyayang. Di mana watak Kasim Baba juga seorang yang penyayang, di mana beliau telah membeli seorang hamba yang bernama Margina untuk isterinya Aroya kerana berasa kasihan melihat isterinya membuat kerja rumah seorang diri. Antara isu kritikan sosial yang terdapat dalam filem ini dapat kita lihat daripada dialog antara Margina dan si penjual belacan. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen, tapi jual belacan tak ada lesen. Ini memberikan kritikan yang tajam kepada penguat kuasa undang-undang yang tidak jujur dan telus. Selain itu, filem ini juga memberi kritikan dalam institusi kewangan di mana mereka mengamalkan amalan riba. Cuba kita lihat dialog ini. Hari-hari datang pinjam beras, boleh panggil pinjam, tapi kasih balik 2 gantang. Ini menunjukkan institusi kewangan memberi pinjaman dengan kadar bayaran semula yang berganda. Seterusnya, dari segi politik pula dapat kita lihat dalam babak tersalah pangkah dapat tahi. Ini menunjukkan bahawa salah mengundi akan membawa padah. Rumusannya dapat kita lihat dalam filem ini dapat memberikan banyak pengajaran kepada masyarakat kerana filem ini mengandungi isu-isu moral yang patut diambil oleh masyarakat.